Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi pada hari ini dapat lagi kita bersama-sama dalam kapsul Ramadan. Jadi alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dah Ramadan yang keberapa tuan-tuan Jadi setakat yang kita lalui pada hari ini Ramadan yang telah berlalu, kunut telah pun mula dibacakan pada malam hari ketika kita solat bertarawih. Jadi alhamdulillah sehingga hari ini kita masih lagi dapat bersama-sama dengan Ramadan. Jadi seperti mana kebiasaan kita di kapsul Ramadan, kita akan kongsikan kepada semua jemaah-jemaah, audiens tabung haji travel berkenaan situasi-situasi yang sering kali kita hadapi, situasi yang sering berlaku dan kita ada persoalan. Mungkin kita sendiri akan menempuh situasi tersebut. Kami bawakan kepada anda. Untuk pada sesi kali ini, kita teringat bila zaman-zaman kita kecil dulu kan, zaman-zaman kita kecil dulu yang jenis duduk dekat kampung-kampung, contoh macam saya lah. Bila dekat kampung rasa nak terjun lombong, rasa nak terjun sungai kan, rasa nak terjun mandi pantai. Rumah Tok dulu dekat Tok Bali kan. Bila Tok Bali ni mandi pantai, sungai kan. Daripada bot, duduk atas bot tu pun terjun. Bulan puasa pula kan. Tambah lapar lagi, dahaga lagi. Sangat-sangat rasa nak minum air. Tak dapat minum air, dapat berenang pun jadilah. Jadi apakah persoalannya dekat sini? Sebagai contoh, dia dikaitkan dengan orang tua-tua dulu. Bila kita kecil dulu, kita dengar orang tua cakap apa tau? Petang-petang tak boleh mandi. Jangan mandi, tak boleh mandi. Bila masuk je asar nanti kan orang tua orang lama lah dilarang kita daripada mandi. Sebab benda-benda macam ni lah. Budak-budak pada zaman masa tu nak minum air lah, apalah. Bukan mandi sangat pun. Mengelat tu banyak. Jadi kesimpulannya kita nak bawakan situasi pada masa sekarang ni. Apa hukum dia? Kita nak bercerita apa hukum dia bila kita mandi selepas solat asar ataupun kita berenang selepas solat asar. Dua perkara yang berbeza. Yang pertama mandi, yang keduanya adalah berenang. Apa kaitan dia dua ni? Apa hukum dia atas dua perkara ni? Okey. Di dalam ada satu situasi yang mana diriwayatkan oleh para sahabat, mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, pada bulan puasa. Ketika itu nabi sedang berpuasa dan pada petang hari dah, pada petang hari, hadis tersebut menyebut bahawa nabi berada di satu tempat yang sangat panas, asyadul har, tempat yang sangat panas. Dan apabila pada masa itu Nabi sedang berpuasa, pada petang itu Nabi telah pun mencurahkan air ke atas kepalanya. Mencurahkan air ke atas kepalanya, ataupun ada riwayat mengatakan bahawa Nabi mandi. Nabi mandi pada petang hari kerana dalam keadaan kehausan yang melampau, dalam keadaan yang sangat haus, ataupun dalam keadaan kelesuan, keletihan akibat berpuasa. So pada masa itu Nabi mandi. Jadi bukanlah makruh, sebenarnya ianya adalah sunnah. Boleh dikatakan sebagai, bukan, boleh dikatakan sememangnya sunnah berkenaan dengan hadis tadi. Mandi bila kita dalam keadaan lesu, bila kita dalam keadaan letih, dalam kehausan, kepanasan yang sangat terik seperti mana 2-3 hari ni, sangat panas tuan-tuan. Jadi eloknya kita mandi untuk menyegarkan badan kita. Apatah lagi kalau kita kata setengah jam nak maghrib, nak kena siap-siap sebab nak terus sembahyang jemaah dekat masjid. Nanti balik kerja petang bau busuk, tambah-tambah dengan COVID sekarang ni kan. Eloknya mandilah dulu. Seperti mana hadis yang saya sebutkan sebentar tadi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi tuan-tuan, itu adalah berkaitan dengan mandi. Tetapi bagi berenang, berenang satu cerita lain pula. Kerana berenang ni dia melibatkan kita duduk dalam air. Kan? Bukan kita ambil air kita simbah, tetapi kita duduk masuk ke dalam air. Jadi mengikut apa yang ulama, saya pendekkan berkenaan dengan berenang ni kepada 3 hukum berkenaan dengan berenang. Berenang ni dia ada 3 hukum, yang mana yang pertama sekalinya didatangkan hukumnya adalah haram. Dia ada khilaf ulama, hukum dia haram. Tang mana yang haram ni? Tiba-tiba terus datang bagi tahu terus haram ni. Apa dia yang haram ni? Yang pertama, haram apabila kebiasaan kita bila kita duduk rumah, bila kita
mandi sungai, mandi swimming pool ataupun mandi apa sahajalah. Yang penting kita berenang tu, bila kita berenang saja, air masuk dalam telinga, masuk ke dalam kerongkong, yang masuk hidung. Kebiasaan, bila kita berenang je mesti air masuk ke dalam hidung, terus pergi ke kerongkong. Itu kebiasaannya. Kita yakin kalau kita berenang, kita terjun dalam sungai, terjun dalam kolam, maka air akan masuk ke dalam rongga kita sehinggalah ke dalam rongga tengah kita ni. Maksudnya masuk dalam halkum kita ni, maka pada masa tersebut haram bagi kita mandi dan juga kita berenang semasa kita sedang berpuasa, ataupun lebih tepatnya dalam bulan Ramadan, ketika kita sedang berpuasa lah. Dan yang keduanya, hukumnya adalah dia haram. Lepas haram, hukum dia adalah makruh. Makruh. Baik, makruh sama macam situasi tadi, tetapi dia yakin ataupun kebiasaan dia, bila dia mandi ke dalam kolam, air tak masuk pun ke dalam halkum dia, ke dalam rongga-rongga dia, sehingga melibatkan rongga tengah dia ni, air tak masuk pun. Dia yakin. Makruh kerana dikhawatiri air akan masuk ke dalam rongga-rongga tersebut. Okey, itu hukum yang kedua. Dan hukum yang paling terakhir sekali adalah harus, tuan-tuan. 3 hukum yang berbeza, bermula dengan haram tadi. Yang pertama saya ceritakan haram tadi, yang kedua makruh, yang ketiganya adalah harus. Apa situasi yang harus ni? Situasi yang harus adalah bagi mereka yang memang kerja dia, kan, dia mengimpal ataupun bahasa orang Terengganu, bahasa orang Terengganu ataupun orang Kelantan ni bagi teri. Dia teri bot ke kapal selam ke apa ke dekat dasar laut, ataupun dia kerja offshore, kan, dia duduk patri lah benda kat dasar laut tu, dia kena berenang. Jadi mereka ini menyara kehidupan mereka dengan bekerja seperti mana ini, ataupun nelayan, kan, yang melibatkan kena terjun ambil pukat dan sebagainya. Mereka ini harus, tetapi masih lagi perlu dalam keadaan berjaga-jaga untuk supaya air tidak masuk ke dalam rongga sehinggalah ke dalam rongga tengah dan masuk dalam kerongkong dan sebagainya. Okey, kena jaga-jaga sampailah semua tu tidak termasuk ke dalam badan orang itu sendiri. Okey, itu adalah hukum dia harus. Tapi kalau masuk sehingga sampai tertelannya air liur dan sebagainya, tertelannya terasa air laut tadi ataupun air kolam tadi, maka batal puasanya. Tetap batal puasanya, ya. Okey, itu dah masuk. Jadi tak apalah, itu berkenaan dengan kita kata situasi yang pernah kita hadapi. Jadi kita kongsi-kongsikan sedikit. Tetapi melihatkan kepada kalender, melihatkan kepada ayat Al-Quran, imam-imam pun dah baca. Bagi saya dah dengar dekat 2-3 masjid dah membacakan ayat ini, iaitu ayat berkenaan dengan penurunan Al-Quran ataupun nuzul Al-Quran yang insya-Allah akan disambut di seluruh Malaysia. Cuti umum besok hari Selasa, nuzul Al-Quran. Jadi saya nak bawakan sikit saja, sikit je saya nak sentuh berkenaan dengan nuzul Al-Quran ni. Orang tanya, dah nama nuzul Quran ambil satu hari, kenapa? Adakah Quran diturunkan dalam satu hari? Bukanlah macam tu, ya, bukanlah macam tu. Tapi Al-Quran ini dia turunnya secara berperingkat-peringkat, tuan-tuan, ya. Bermula daripada peringkat pertama, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Okey, Quran itu diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz sekaligus. Satu Al-Quran tu, bukanlah kita nak kata satu, sebab Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, kalamullah. Yang mana kalau kita kata kalamullah ada dinyatakan di dalam ayat Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini adalah orang kata apa, kalamullah, yang mana ia diturunkan kepada umat manusia ni secara sekaligus daripada Allah Subhanahu Taala kepada Lauh Mahfuz. Itu yang pertama. Dan yang keduanya daripada Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, diturunkan pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga sekali, bagaimana penurunan daripada Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat mengikut situasi, mengikut keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika baginda masih lagi hidup. Asbabun nuzul, ya, ada asbab. Ayat ni diturunkan kerana peristiwa macam ni. Ayat ni diturunkan kerana pembukaan kota Mekah dan sebagainya. Itu adalah peringkat penurunan ayat Al-Quran. Tuan-tuan, saya ada nak sampaikan tadi, tapi baru terus masuk poin yang kedua berkenaan dengan penurunan Al-Quran tadi di peringkat yang pertama.
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ayat Al-Quran yang secara sekaligus daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz, yang mana diceritakan ataupun ada yang ayat di dalam Al-Quran menerangkan bahawa Al-Quran adalah satu kitab yang syamil, satu kitab yang diturun secara sangat tersusun, ya, sangat tersusun, sangat teliti dan merangkumi semua segala aspek di dalam kehidupan. Kalau tak jumpa, bukan Al-Quran yang tidak cukup, tetapi kita yang belum kaji Al-Quran sehingga kita jumpa perkara tersebut. Kerana Al-Quran ini dibuat ataupun daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan juga Al-Quran ini adalah merangkumi aspek-aspek, segala aspek dalam kehidupan kita. Kerana Allah yang Maha mengetahuinya lah yang telah membuat Al-Quran ini dan diturunkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berkenaan kisah sedikit sebanyak berkenaan Al-Quran. Okey tuan-tuan, jadi dengan berkenaan dengan kisah penurunan Al-Quran tadi, semoga diri kita dan seluruh ahli keluarga kita, anak, isteri kita dan sanak saudara kita, sama-sama kita mengajak mereka untuk membaca Al-Quran. Perbanyakkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini, perbanyakkan bangun qiyamul lail, perbanyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amalan-amalan kita ini menjadi lebih ke level yang seterusnya pada bulan Ramadan ini. Dan carry forward tuan-tuan, ataupun kita bukan carry forward, ataupun berterusanlah amalan tu. Jangan kata dah habis bulan puasa, oh dah cukup lah. Jangan macam tu. Teruskan lagi amalan tersebut sehinggalah kita berjumpa ke Ramadan yang berikutnya, gandakan lagi amalan tersebut. Yang penting tuan-tuan, istiqamah. Okey? Itu sahaja daripada saya tuan-tuan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Apa yang baik itu tuan-tuan, apa yang kita dengar, semoga kita dapat amalkan dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada di dalam tazkirah video ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi di kapsul Ramadan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.